Tuan Yang Dipertua, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada kumpulan gelandangan. Namun bantuan ini merupakan langkah sementara saja. Saya ingin tahu sama ada satu kajian dibuat tentang sejauh mana program-program yang dilaksanakan berjaya menyelesaikan masalah gelandangan di ibu kota. Dan berapakah kata dan jumlah gelandangan yang keluar daripada pusat-pusat transit atau yang lain-lain itu kembali hidup di jalanan? Tan Sri, 20% daripada jumlah gelandangan yang kita selamatkan, 20% kembali kepada kehidupan gelandangan mereka. Kerana ini adalah masalah yang kita hadapi. Ahli Yang Berhormat, pusat latihan di Taman Desa ini, kita memberikan latihan seperti saya sebut dalam ucapan pertama saya tadi, memberikan pelbagai latihan kemahiran kepada mereka yang kita selamatkan, kemahiran menjahit, kemahiran berkebun, kemahiran pelbagai kemahiran yang boleh membolehkan mereka ada akses kepada peluang pekerjaan yang boleh kita tawarkan kepada mereka, kepada mana-mana agensi dan juga syarikat-syarikat yang terlibat. Tetapi 20% based on our record dengan izin, 20% daripada kumpulan yang kita selamatkan ini kembali balik kepada kehidupan gelandangan asal mereka. Ini yang kita hadapi, Tan Sri. Tetapi walau bagaimanapun, gelandangan di Bandar Kuala Lumpur, kita hanya akses ataupun kita cuma assist atau bantu untuk selamatkan gelandangan yang berada di sekitar Kuala Lumpur saja. Dulu pernah ada satu cadangan untuk kita hantar bagi mereka menjalani di pusat-pusat latihan di luar Kuala Lumpur. Tetapi itu adalah di bawah pemantauan ataupun tanggungjawab kementerian yang lain. Datuk Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih. Jawapan tadi Timbalan Menteri mengatakan walaupun banyak bantuan sudah diberi kepada gelandangan untuk mereka kembali ke kehidupan biasa, tapi 20% yang dibantu tapi pun pulang kepada untuk menjadi gelandangan. Jadi apakah masalah ini? Adakah ini adalah oleh sebab banyak bantuan dari NGO yang memberi makanan atau bantuan kepada mereka yang buat mereka lebih suka untuk menjadi gelandangan dan tidak mahu kembali kepada kehidupan biasa. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, soalan daripada Yang Berhormat Wan Semaju tadi tentang pusat-pusat menyediakan kediaman dengan kos rendah. Sebenarnya kediaman yang kita sediakan ni, Yang Berhormat, percuma. Kita ada 3 buat masa ini. Kita ada pusat transformasi gelandangan Anjung Kelana Taman Desa. Kita ada pusat penempatan gelandangan di bawah Yayasan Kebajikan Negara. Kita ada pusat di Bulatan Pahang. Kesemuanya tempat ini disediakan khas untuk gelandangan tinggal secara percuma. Tetapi apa yang kita dapati ialah mereka yang pergi ke pusat itu tetapi tidak menetap kekal. Mereka kembali kepada lokasi-lokasi yang mereka minati. Contoh di kawasan Bangkok Bank. Saya sendiri mengetuai operasi menyelamat gelandangan ini. Hari ini kita selamatkan, kita letak di pusat gelandangan di Bulatan Pahang. Besok saya pergi balik, dia dah tak ada. Malam tu saya pergi tengok balik, ada balik di Jalan Bangkok. Kemungkinan cost of habitat dengan izin. Mereka lebih suka berada di tempat yang berkenaan. Tetapi kita juga meneruskan usaha untuk memberikan segala hikmat dan juga perkhidmatan kita bagi memastikan gelandangan ini juga mendapat pembelaan daripada pihak kerajaan keluarga Malaysia yang sentiasa mau lihat bahawa semua kelompok masyarakat yang berada di dalam negara kita terus mendapat pembelaan kerajaan. Yang kedua, Tan Sri, soalan daripada Tebrau. Kenapa 20 ini kembali semula kepada kehidupan mereka sebagai gelandangan? Tidak terkecuali kerana ini adalah sokongan daripada NGOs.
NGOs Tan Sri Nepetua, dulu kita ada 24 NGOs yang terlibat secara serius dalam membantu gelandangan ini, dan sekarang ni dia drop sedikit dengan izin kepada 17, dan pelbagai bantuan dan sumbangan diberikan oleh pihak NGOs untuk memastikan golongan gelandangan ini mendapat makanan, pakaian dan sebagainya. Kemungkinan ini juga adalah merupakan salah satu faktor. Tetapi kalau tidak ada penlibatan daripada NGO sini, Datuk Yang di-Pertua, maka mereka juga akan berada dalam kehidupan yang sedemikian rupa. Jadi bagi pihak kementerian dan kerajaan, saya terjemahkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada NGOs yang telah meneruskan khidmat untuk membantu golongan gelandangan ini, terutamanya bagi menghadapi Ramadan ini. Datuk Yang di-Pertua, saya mengambil sedikit masa oleh kerana tidak ada lagi soalan tambahan untuk saya menghantar sedikit mesej kepada NGOs kita, ya, kepada badan-badan yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada golongan gelandangan sepanjang bulan Ramadan yang akan datang. Saya ingin mengambil kesempatan ini, Datuk Yang di-Pertua, untuk menyampaikan sedikit pesanan kepada NGO yang banyak membantu gelandangan di luar ataupun di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Mewakili Kementerian Wilayah Persekutuan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua NGO yang terlibat. Menjelang Ramadan ini, pihak Kementerian Wilayah Persekutuan dan DBKL tidak menghalang mana-mana pihak untuk bersedekah atau membantu golongan gelandangan ini. Cumanya saya amat berharap bagi pihak kerajaan agar semua NGO, terutamanya NGO yang datang dari luar Kuala Lumpur, agar dapat berhubung dengan pihak DBKL sebelum melakukan sebarang pengagihan makanan supaya kita boleh selaraskan segala bantuan-bantuan berhubung dengan makanan dan sebagainya. Perkara ini sangat penting untuk kita lakukan kerana kita tidak mahu sebarang pembaziran yang melampau berlaku dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kita mahu yang terbaik untuk semua, tetapi dalam masa yang sama kita juga perlu menjaga kebersihan bandar, kesihatan, dan yang penting sekali sempena Ramadan Karim ini untuk mengelakkan pembaziran yang berleluasa. Terima kasih Datuk Sri Yang di-Pertua. Terima kasih.